65. Dan demikian lagi, hendaklah diketahui pula hukum hibah, iaitu memberi. Dan tiap-tiap yang harus dijual nescaya harus pula dihebahkan seorang. Maka jika ia berkehendak, hebah itu akan pahalanya pada akhirat dinamakan sedekah. Dan jika diberi kerana membesarkan dia, dinamakan dia hadiah. Dan tiada jadi milik bagi orang yang diberi melainkan dengan terimanya. Dan apabila sudah terimanya, tiada boleh yang memberi minta kembali padanya melainkan pemberian bapa kepada anaknya, jika lagi tinggal dalam milik anaknya dengan berinya itu. Boleh dikembalikan apabila memberi seorang akan seorang selama umur. InsyaAllah sambungan kita satu lagi bab dalam muamalat ni atas nama bab dia hibah. Kata musannif rahmatullah alaih, dan demikian lagi hendaklah kita ketahui hukum hibah. Terjemah hibah ni memberi. Memang hebah pun. Bahasa kita pun hebah lah. Cuma ada hebah yang lah ni hebahan. Dia jadi makna lain pula. Hebahan mana? Hebahan macam mana? Juru hebah. Memang jadi bahasa Melayu lah. Tapi takrif dia dah menyimpang jauh. Hebah dari segi bahasa kita dengan makna pemberian lah. Pemberian. Apa-apa beri. Maksudnya kita memilikkan apa yang milik kita kepada orang lain dengan tiada apa-apa balasan sesuatu. Inilah hebah. Kalau kita bagi sesuatu, dia balas sesuatu, atau istilahnya dipanggil jual beli. Dia definisi jual beli. Pasal jual beli ni tak dipanggil baik, melainkan dia ialah hukum berbalas-balas antara dua orang. Kita beri, dia beri kita. Walaupun bukan dengan lafaz jual beli. Atau istilahnya sekalipun hebah, tapi dengan syarat berbalas. Aku bagi kau handset ni, kau bagi aku motor ni. Beli motor dengan handset. Tapi tak sebut beli. Kau nak handset ni, motor tu bagi aku. 4 grand. Aku tukar nama. Apa tu? Namanya jual beli. Dia bukan hebah. Atau istilah hebah bisawab. Hebah bisawab. Ya. Bukan hebah bisawab. Tu sod. Ni sa. Hebah bisawab. Maksudnya pemberian dengan berbalas. Atau pemberian bersyarat. Kalau aku bagi kau ni, kau bagi aku tu. Atau masyhur qawaid Imam kita Syafi'i dan ashab dan para pengikut Imam Syafi'i ini, definisi itu termasuk dalam istilah baik. Cukup kot. Jadi hebah ni dia semata-mata pemberian. Pemberian yang tanpa ada apa balasan, tak ada apa bayaran dan tidak boleh diminta balik. Bahkan atas nama hebah ni dia ialah pemberian kekal. Aku bagi engkau pemilikan kekal engkau punya lah. Lepas tu kau nak buat apa, kau nak jual ke apa, kau punya pasal lah. Yang tu kot bahasanya. Itulah maksud hebah. Itulah maksud beri. Kaedah bab hebah ni macam ni. Tiap-tiap yang harus dijual, nescaya harus pula dihebahkan. Apa yang boleh dijual, boleh dihebah. Apa boleh dijual beli, boleh dihebah. Bahkan bab hebah ni lagi luas. Dari sudut boleh hebah. Ada benda tak boleh jual beli tapi boleh hebah. Kita ada tak ayam. Bela ayam banyak. Sehari-sehari pun 5 guni. Contoh kan. Ada toki ayam pun sini. Toki jual ayam dah balik lah. Ada belajar. Tu tak ayam. Tak lembu sama tak? Kan? Jadi orang memang dia bela tak lembu. Orang duk bela arnak, duk bela kambing. Kambing pula kalau 2-3 ekor tak ada lah. Banyak-banyak tu. Kena 50 ekor pada dah. Oh jenuh berkaut dia dah. Tak ada berkaut kan. Kebersihan tak. Esok kotor cemar. Kandang macam-macam penyakit datang.
Saya biasa bela anak tu sampai 200 ekor. Memang hari-hari kena maintenance, bukan Olivia. Hari-hari kena bersih, cuci. Tambah ayam kalau sampai 5,000, 10,000, 20,000. Oi. Yang ni yang kata memang 24 jam kena jaga semua kebersihan tu. Ada waktu bersih dia, cuci dia. Kalau tuan-tuan duk belah macam lain kampung tu, duk biar gitu, taik tu, kena terang nak boleh sebelah. Mau, mau semeter tu. Taik dah. Apa saya cerita ni? Tak ayam, jual beli tak sah. Pasal kita kaedah tak sah jual beli ain najis. Tapi sah hebah. Inilah keluasan hebah. Cuma dobit dia sebut masalah boleh hebah tu tangkait pada jual beli pasal apa? Pasal setiap benda yang boleh jual beli, maksudnya benda tu memang boleh dipindah milik dan sah dipindah milik kan, antara milik aku pada milik engkau. Mana yang sah dijual beli memang sah hebah. Bahkan hebah dia lagi luas dari sudut. Ada benda yang misalnya ain najis tak sah dijual beli tapi sah dihebah. Juga kita belajar kitab ni pun dia ada sebut iaitu kalau ada benda yang istilahnya terlalu kecil saiz dia, kuantiti dia, yang biasanya orang tak jual belilah benda ni. Tapi sah hebah. Misalnya 2 biji beras. Nak buat apa? Jual 2 biji beras harga RM10. Macam 2 biji beras RM10. Diorang kata ikut aku nak jual weh. Biasanya 2 biji beras ni kalau ada orang jual ni, kita nak kata apa, dia ni menyalahi tabi'i manusia. Kita jangan kata 2 biji beras. Kalau kata saya nak pinjam Ustaz, pinjam, saya nak hutang secawan beras. Secawan beras yang nak hutang, ambil ke hang lah. Betul tak? Betul tak? Tuan-tuan tak ada naluri tu saya nak kata apa. Itu saya kata secawan beras. 2 biji beras macam mana? Allah. Takkan orang kata apa, kedekut, sampai teratu. Macam tu lah. Jual beli, tak sah. Kenapa lah tak sah lah jual beli? Kita ada belajar dobit jual beli ni, antara syarat jual beli ni, benda tu memang sah untuk diintifakkan. Saya soal, tuan-tuan jawab. 2 biji beras, munasabah nak buat buah. Nak buat apa tuan-tuan 2 biji beras? Kalau 2 biji padi, gagah juga, tanam boleh tumbuh. Boleh faham kan? Tapi ada tak orang jual 2 biji padi? Tak. Sekilo padi ada, setengah kilo padi ada. 200 gram padi ada. Tapi 2 biji padi, orang tak jual. Kalau kata nak 2 biji padi, 2 biji padi lah. Baiklah. 2 biji padi. Nak jual pun malu lah. Okey, siap. Saya nak sebut apa? Nak sebut ada benda yang dalam buat jual beli yang tu dianggap terlalu lekeh, remeh. Macam tu kot. Satu orang tak berjual beli dengan dia. Tapi hebah sah. Kita nak bagi seorang-seorang 2 biji padi, 2 biji padi, 2 biji padi, 2 biji padi. Buat apa ni? Sajalah nak bagi 2 biji padi seorang. Boleh. Sah, hebah. Tak sah jual beli. Macam mana pun, yang sah jual beli memang sah hebah. Okay, siap. Itu memang jelas. Baik. Jadi, tambah sikit dalam masalah hebah tu dari sudut, ada keluasan yang lebih lagi dalam bab hebah ni. Ada benda yang walaupun tak sah jual beli, tapi sah hebah. Baik. Maka jika ia berkehendak hebah, itu akan pahalanya. Pada akhirat dinamakan dia sedekah, dan jika diberinya kerana membesarkan dia, dinamakan hadiah. Yang ni dia sebut 2 adik-beradik hebah. Bila adik-beradik tu. Dia sebenarnya hebah, tapi oleh kerana ada pengkhususan sifat, maka nama dia lain. Sifat tak mana? Sifat memberi tu. Memberi kerana apa? Hebah ni, faham ni, memberi semata-mata pemberian umum, pemberian hebah semua. Okey, siap? Kalau memberi ni, pasal apa kita beri ni? Dia berjaya, sukses dalam peperiksaan. Dia kahwin, dapat orang baru. Macam mana? Dapat orang baru, dapat isteri baru. Dapat orang baru lain sikit tak? Dapat anak baru, orang baru kan? Bola apa bahasa tu? Dapat anak, kita pun turut gembira di atas dia menerima cahaya mata. Kita bagi dia pasang baju baby, kain lampin. Lampin orang tak bagi dah ni kan. Orang semua pamper lah. Bagi lampin orang tak sampai, tak pakai. Buat apa? Buat lap tangan ni tu. Buat garu kepala.
Dah lampin pula nak kena plastik pula. Plastik nak balut lampin tu pun tak berjual dah lah ni. Dia kena buat plastik sendiri pula. Mana nak. Tak pakai kain lampin. Satu payah lah ni saya nak tengok orang pakai kain lampin ni. Kalau ada tu memang special. Memang. Kod umur dia 50 dia duduk beranak lagi. Kod dia pakai kain lampin. Anak dia tu lah pakai kain lampin. Kod orang putih apa ada lagi saya tahu. Tapi sebenarnya memang bagus kain lampin lagi daripada pakai pampers. Masyarah tu panjang. Saya tak masyarah tu. Saya nak cerita apa ni? Bagi hadiah. Macam mana mau nak pergi pampers? Bagi lah kan. Tu bagi apa? Nama dia hadiah. Pasal apa? Bagi kerana memuliakan. Pasal kejayaan, kecemerlangan, ketokohan. Yang ni pemberian macam ni. Hadiah nama dia. Hadiah adalah hebat. Begitu juga, satu lagi dia sebut sedekah. Kalau kita memang nakkan pahala, macam tu kan. Niat kerana nak membantu kesusahan orang yang dalam kesusahan. Pemberian itu sedekah. Sedekah. Siap? Jelas? Kedua-dua tu atas umur namanya hibah. Dan tiada jadi milik bagi orang yang diberinya melainkan dengan diterimanya. Bahasa Arab terima ni qabad. Kita pernah jumpa istilah-istilah tu. Qabad ni maksudnya mesti receive by hand. Takkan sah hebah melainkan telah diterima oleh orang yang nak dihebah. Satu, kita bagi ke orang sesuatu, dia terima di tangan tu, baru hukum dia punya. Satu, kalau kita buku-buku hadiah, dah tulis nama, dah berpelekat apa kan, hadiah, selamat pengantin baru. Habis-habis pergi rumah, pengantin, terlupa bawa hadiah, tulis nama dah. Ataupun macam ni, dah masuk dalam kita bonet dah. Punya seronok pergi kenduri, makan, balik rumah dah tengok. Allah. Hadiah tak bagi. Soal. Dia punya ke kita punya? Kenapa lah kita punya pula tulis dah nama dia? Dia belum terima. Tak dia punya. Satu syarat hebah, mestilah diterima oleh orang yang nak diberi. Istilah terima ni macam mana? Dobit dia qabak, receive by hand. Punya putih tu sedap sikit. Mesti receive by hand. Macam postman, disahkan terima ataupun tak terima. Tambahlah ni apa dia panggil? Tracking number tu kan. Duduk di mana. Dia tengok telah diterima oleh penerima sekian nama ni. Ini isi number dia. Telah diambil. Dia berjawab pos ke apa, postman hantar contoh-contoh kan. Apa maksudnya? Dah receive by hand. Setiap receive, siapa yang receiver tu, dia mesti bagi nama IC. Dan dah dipegang di tangan dia, nama IC. Nombor IC, nama IC, nombor IC. Lah ni kan semua sistem macam tu. Approve sebagai benda tu dah receive, dah sampai. Dah delivered. Dah dihantar. Jadi lupa tanggungjawab dia. Kalau hilang apa-apa tak ada jaminan. Macam tu lah satu hal lah. Pasal apa tu? Receive by hand. Kalau duduk dalam pos tak sampai lagi kat kita, rosak apa, dia di atas tanggungjawab dia lagi. Misalnya, fi dhamanil ba'i'. Kalau nisbah orang jual, nisbah tanggungjawab orang jual. Kalau nisbah hebah, hukum belum milik kepada orang yang dihebah. Kalau nisbah jual beli, kita belajar dulu. Selagi tak terima tangan kepada orang yang membeli, kita hantar tak sampai lagi. Kalau rosak di tengah jalan apa, penjual, dia kena gantikan barang lain. Ataupun boleh juga satu option lain, pembeli minta balik duit dia. Dia tak nak lah, kata dia urusan kau. Tak sampai. Lain kali aku tak nak jadi lah customer kau. Nyusah yang kau ni. Apa-apa. Tak. Memanglah kau hantar, tapi carilah yang bagus-bagus punya syarikat sikit untuk hantar. Ni tak sampai. Dia tengok rumah kita tak ada orang, dia tinggal gitu aja. Tu suruh pergi ambil kat dia. 200-300 kilometer. Pasal. Ada yang syarikat macam tu. Tak bagus dia punya perkhidmatan. Tak usah buat. Ambil perkhidmatan tu. Saya nak iklan pun lagi. Tuan marah pula. Mana syarikat bagus-bagus lah. Memang ada. Ada yang bagus sampai depan rumah ni tunggu. Hantar sebiji. Ada yang pastikan. Awak pastikan minta IC. Dia nak pastikan tu. Nombor telefon ini ada kat mana. Dia siap ni kat mana. Setengah jam nak telefon. Dia telefon dah. Nak sampai dia telefon dah. Ada tak di rumah. Ini lokasi di mana-mana. Saya nak datang ni. Tolong jumpa saya kat sini-sini. Ni. Kita tahulah dia nak kejar trip apa tu. Perkhidmatan tu. Kalau ada yang buat macam tu memang baik lah. Sangat baik lah. Pengantaran tu. Tu buat hantar sikit.
Saja sikit masuk apa hantar, asal cerita, masalah hebah. Jadi dah terima tu, barulah sah. Satu kaedah kita, kalau orang tak mengaji fiqah, yang ni yang dia melengor ni, tengok suasana pondok. Pasal apa? Jahil. Kena jahil lah. Bagi ayat sikit, dia orang ni pandai terlajak. Orang tak faham, dia tak faham lah tu. Contohnya saya buat misal, kita tengok kerana ada suasana masyarakat macam ni, semayang mayat, kan ada orang tunggu tepi pintu dia. Habis semayang, dia tutup pintu, dia buka pintu ni, keluar kat sini. Oh, pasal lah. Tak tahu. Dia nak bagi duit. Oh, tak bisa semayang mayat apa. Dua kali trip. Nak 2 trip. Satu dia tak bagi trip 2 kali kan. Dia kita pusing ni, pusing keluar masa tu. Tak mahu dia tengok buka-buka RM20. Wow. Dia pusing masuk kat tu. Tak, ada orang jaga lah. Pintu tu tak boleh masuk 2 kali. Dia mesti yang dalam ni keluar yang bagi duit. Yang mana duduk luar dia takkan bagi. Dia nak bagi pada siapa yang solat jenazahnya. Jadi misalkan bila kita bagi, ada orang dia tak nak terima pemberian daripada jenazah ni. Kan dia orang sebenarnya ikhlas kan. Jadi dia tak sanggup menerima orang bagi duit tu. Tu pasal dia nampak RM1 kot kan. Kalau nampak duit 100 dalam tu, rasa dia ambil. Sikit saya melawak tu, sorry. Tapi saya nak kata apa? Bila orang bagi kat kita, kita ambil. Waktu kita ambil, kita buang dalam kocik dia. Ada suasana macam tu. Tak pernah tengok punya pasal. Siapa punya dalam kocik tu? Bila kita ambil, kita dah pegang dalam tangan, dah receive by hand, itu dah milik kita. Bila kita ambil, kita bubuh dalam kocik dia, maksudnya hukum kita hadiah dekat dia. Jadi yang tu dia tak payah ambil, bubuh balik dalam dia punya ikat sampul nak bagi kepada orang tu milik dia. Pasal dah diberi kepada orang hadiah ke sedekah balik kat dia. Boleh, faham? Tapi tak boleh macam ni. Dia nak bagi, kita angkat tangan macam ni. Tak saya buat, saya berlakon sikit. Allah, mak perempuan tak nampak tak? Yang itulah kan. Maksudnya dia kata aku tak nak kan. Dia buat tangan macam tu. Lepas tu, dia bagi isyarat duit tu masuk dalam poket kau. Duit kau masuk dalam poket kau. Okey, boleh tak orang tu buat itu? Tak boleh. Kenapa? Belum pindah milik. Tak ada bagi arahan. Dia tak boleh bagi arahan. Mesti pindah milik. Kalau dia kata yang tu, dia letak balik lah situ. Dia kata, boleh ni. Ambil dulu, tunjuk ke dia pula. Dia buat macam tu, kita buat macam ni. Tunjuk dia, suruh dia buat dalam poket. Tak buat dalam poket pun, terima balik kan jangan. Dah, tapi mesti dah lepas. Macam ni, banding ambil, ni hak kau, ambil ni dulu. Lepas tu, dah dia ambil tu, dia pegang dah, lepas lah, kita tak usik dah. Sah dah hukum dia terima. Dia nak bagi balik kat kita. Terima kasih. Sekalipun dia letak di bawah je. Lagi nampak lekir sangat tak? Dia campak tu, kau ambil balik. Wow, tu nampak kau ajak kan? Janganlah. Faham tu kalau dia tak bagi orang tu. Ya. Maksudnya kalau dia masuk ke poket dia. Ya. Maksudnya dia telah khianat gitu. Ya. Itu nama khianat. Betul. Walaupun telah diizin oleh orang nak terima tu. Tapi dia belum receive. Itu namanya ambil harta cara batil. Tak menepati kaedah syarak. Tak mana transaksi itu tak betul. Pasal belum berlaku pindahan tangan. Boleh faham kot? Kan? Satu kaedah kita dalam dia buat pondok ni, itu yang ada istilah hebah-hebah. Khasnya dalam bab fidyah-fidyah ni. Fidyah tu satu hal, hukum fidyah tu. Katalah fidyah yang memang ada dalam syariat. Fidyah apa? Fidyah puasa. Memang ada dalam syariat. Katalah dia tak puasa 10 hari. Ataupun tak puasa semua hidup. Waktu kita kena bayar pula tu. Setahun ganda. Kira-kira macam mana? Dekat apa? 20,000 copak. 20,000 copak kira lah. Kira 3 trailer. Contohlah kan. Saya tak kira betul-betul lah tu. 23 trailer. Banyak sangat. 3 trailer bekas. Berapa tu? Satu trailer. Mahal lah. Contoh kan. Mau kat 30,000. Contoh lah. Contoh. Baik. Macam mana nak keedah nak ringankan dia? Keedah dia, keedah hebah. Macam mana keedah hebah? Tu yang buat satu pelantar. Tu yang seorang tarik tu. Tapi mesti ada keedah yang betul. Maksud keedah yang betul apa? Mesti
prinsip terima tu terima betul dan orang yang memberi telah melepaskan apa yang dia nak beri kepada penerima. Tu mesti tu. Yang kalau saya sebut dalam ni, kita pegang meja ni beras ni. Tu yang kat belakang, kat pondok berlaku gitu kan. Pasal memang, dia buat memang orang bagi beras lah apa-apa untuk selesaikan fidyah puasa orang ni macam ni. Kita cerita hak puasa dulu, semayang kat Sembang. Ada bab tu, bab akhilah tu kat Sembang. Yang ni hak itifak ni. Ijma' semua ulama' memang sabit fidyah dalam bab puasa. Cuma siapa-siapa kena fidyah tu, satu bab lain. Dah bunga beras ni, biasanya dia ada roda ke, penggolek ke apa. Aku jadikan beras ni fidyah bagi si pian sekalian. Kalau dia hidup, hiduplah. Yang mati, matilah. Aku hebahkan kau ambil, tolak ni. Lepas, jangan pegang. Kawan tu pun pegang ni. Aku terima. Dah dia punya lah. Dan syarat dia, bila dia nak terima atas nama kita buat hebah, dan dia penerima, mestilah cukup syarat dia. Syarat pakai miskin. Mesti orang tu pakai miskin lah. Aku hebahkan kau. Dah dia dapat tu, aku terima. Terima dia ambil, dia pun jalan kan. Aku terima. Macam ni lah. Aku sedekah balik kan kau. Dia terima ni. Aku sedekah balik kan kau. Orang yang beri tu orang kaya. Kan? Jadi dia tak boleh terima lah. Tak pun dia hebah balik lah kan. Dia tak boleh terima fidyah kan. Pasal dia orang kaya. Satu hala je lah. Macam ni lah. Aku hebah balik kan kau lah. Ambil lah ni. Dia bagi. Dia pun lepas tangan. Kawan tu pun terima. Aku terima. Macam ni lah, dah kau bagi balik ni. Aku nak buat sekali lagi lah pasal dia kat 3 trailer ni. Aku jadikan beras ni. Fidyah bagi puasa, sekian. Aku hebah dengan kau. Aku terima. Buat dengan faham, ni adalah ibadat. Satu saya tanya tadi, kalau saya buat misal, kita bagi ke orang, dia pun ambil duit, dia sedekah, kita buah balik dalam poket. Dapat pahala tak orang yang memberi? Dapat pahala tak orang yang dah terima untuk bagi balik? Kalau esok dia pas pula, orang ni bagi pula lagi sekali. Dia bagi pula lagi sekali. Bagi pula lagi sekali. Bagi pula lagi sekali. Dapat pahala tak? Saya lah bagi seorang-seorang. Seorang bagi. Orang tu pas pula. Orang ni bagi orang ni. Orang ni bagi orang ni. Dia pun balik, bagi. Bawa dapat balik kat saya. Semua dapat pahala tak? Bila semua dapat pahala? Memang kita buat tu, memang masing-masing punya ada niat. Aku terima, aku bagi, aku terima, aku nak bagi. Aku dah orang bagi, aku pun nak bagi juga. Aku pun nak pahala juga. Bagi, dapat kat saya balik. Kat saya pun dah dapat pahala bagi kat orang. Setiap orang akan dapat pahala bagi kat orang lain. Pasal apa tu? Cukup syarat. Itu kita sebut, contoh banyak hala. Maksudnya pusing tu. Ataupun ada seorang duduk tengah. Dia ada juru terima je. Putus lagi dia hebah orang lain. Kita buat pusing ni. Aku jadikan beras ni sebagai fidyah sebulan. Engkau terima. Dia duduk tengah. Dia terima. Aku terima. Oh tu, dia pusing pula kawan ni. Aku pusing aku jadikan beras ni fidyah ni. Untuk hang pula. Yang tu. Kalau ni sebab benda ni berat, tak pernah sabar, buat macam mana? Aku hebahkan kat kau. Dia terima. Orang ni belah lah. Orang ni pula duduk macam ni. Bagi kat orang ni pula. Aku terima. Kawan tu dah terima. Kau belah. Tempat lain. Nak bagi orang lain pula. Aku hebahkan di kau. Dah kini dah. Orang ni belah pula. Boleh? Boleh. Dia kata macam main-main ni. Siapa suruh main-main? Kalau nak kira main-main, semayang pun macam main-main. Boleh tak jadi semayang main-main? Bila kau niat main-main, memang jadi main-main. Boleh tak jadi ibadat? Bila jadi ibadat? Memang kau buat atas masuk ibadat, dia akan jadi ibadat. Ni tolak ni. Boleh tak jadi ibadat? Kau faham segala rukun syarat dia lah ibadat. Kalau kau tak faham hak tu, kau kata mengarut lah. Engkau yang mengarut. Kau tak faham apa ulama bahas. Siap. Bisa sana apa? Kalau hari raya ni kan. Masa solat raya tu. Nanti akan ada orang yang bertugas tu. Kutip duit tu. Sedia apa? Ada orang yang akan bertugas untuk kutip duit. Apa ni dah duit sumbangan masjid kan. Dia akan bawa bekas tu. Passion dia memang dia akan pakai baju yang ada poket besar. Betul? ada lalu tu. Ada orang yang bagi dalam poket dia kan? Dia masuk dalam tabung. Dia masuk dalam poket dia. Ya. Jadi masuk poket tu anggap dia punya. Ya, betul. Mana tu? Betul tu? Pasal orang tu memang bagi kat dalam poket dia. Oh, dia tak semestinya kena bagi kat tangan. Pergi serah tangan. Ya. Maksud receive tu, receive by hand tu atas actually selalunya menyentuh lah.
Ghaliban. Pada ghalib. Kalau masuk poket. Masuk poket pun, tangan tak kena masuk, tak salah pasal tak terima dengan tangan. Faham macam tu pula lah. Masuk tangan tu, kat dia lah. Orang tu, personally. Satu tu asal macam mana pun, tangan adalah alat penerima. Poket pun alat terima. Kantung besar-besar kan. Pakai baju Melayu tu, yang pakai baju Melayu yang poket besar sikit lah. Siapa? Yang kutip pula, anak yatim, anak miskin kan. Pergi kutip usung tabung. Selalunya kadang tengah baca kutubah kan. Lani pun keluar dah hukum, tak boleh ni. Tak boleh bawa tabung. Gerak masa kutubah jemaah kan. Ada yang hukum haram terus. Wow, warak ngomong dia orang. Haram terus dia tadi. Okey, satu hal itu. Jadi ya, betul lah tu. Maksudnya, walaupun tak pegang dengan tangan, tapi buat dalam poket adalah milik. Siap? Okey, asal nak sebut, takkan jadi milik pada orang yang diberi, melainkan telah diterimanya. Dia terima dengan tangan, apabila sudah terimanya, barulah jadi milik orang yang diberi. Selagi tak terima di tangan, belum milik. Siap? Satu kanak-kanak, kalau tuan-tuan biasa tengok perangai orang tua-tua dulu. Kalau pergi ziarah, budak baru lahir, dia nak pergi kat budak, tuan jawab kat saya nak, apa yang biasa tengok? Selalu nak tanya ni, kena tanya orang perempuan, orang lelaki tak apa tengok. Okey, pandai. Dia buah pantai. Lagi buah kat mana? Buah tilam kan. Kalau ada tilam ni kecil tu, buah tilam, buah pantai, buah kepala kan. Tak buah kalau betul buah pantai kan. Buat apa tu? Pasal nak bagi tangan budak tu tak kerti menggang lagi. Baru pakai sarung tangan pula. Nak buah poket, baju dia pun tak ada poket. Poket lagi besar pada baju dia. Kan baju budak-budak pun tak ada poket macam tu. Poket pun kecil sangat. Poket tu action je. Perhiasan je. Jadi saya nak sebut apa ni? Jadi buah pantai, buah kepala tu buat apa? Untuk menunjukkan receive. Kalau bagi kat mak pun sebenarnya, ni untuk orang baru ni, bagi kat mak dia. Mak dia sebagai wakil menerima. Pasal budak tu tak sah terima lagi. Macam mana pun, buah pantai tu untuk menunjukkan aku nak bagi kat budak ni. Itu maksud dia. Jadi mak dia esok kutip. Siapa punya? Anak dia punya. Okey, siap. Jadi kalau mak terima sekalipun bukan mak punya, dia sebagai wali jul mal. Sebagai pengurus harta kanak-kanak. Masalah kanak tu anak dia, bawah jagaan dia, dia yang akan menguruskan harta anak ni, apa-apa yang bila harta tu diberi pada anak tu tetap anak punya, wali adalah sebagai pengurus saja. Pemegang amanah saja. Siap. InsyaAllah sambung ke depan. Tiada boleh memberi minta kembali. Belajar bab buruk siku. Nanti insyaAllah. Ya. Lain sikit. Okey. MLM tu. MLM ni lama dah ni. Lah ni pun tak tahu masyhur dah tak? Masyhur balik. Ada lagi. Orang biasa yang nak mereka pun dah buat. Okey, selalu duk dengar tu macam mana? Betul ke tak betul? Ada yang kata okey, ada yang kata tak okey macam tu. Hati saya memang rasa tak syok lah. Pasal memanglah dia yang cari kita. Cuma Kita kata ni jual barang tu. Tapi kita jual dia berdapat untung juga. Ya. Orang yang nak cari kita tu. Ya. Jadi kita yang hendaknya dia jual kat kita barang, maknanya dia ambil lah untung saya. Jadi kita jual lah kat orang, kita pun ambil untung pula. Ya. Tapi duk main sistem tu, orang yang pertama sekali kaya lah kata. Kata kita bukan negeri dia kaya tu, tapi lain Islam tu boleh tak boleh? Ayat tu semua banyak benda yang jawab tu. Cuma ayat boleh tak boleh lah. Kaedah dia macam ni. Kan selalu kalau beli barang jenis MLM ni, dia ada harga tetap, harga pasaran. Duk area mana pun harga macam tu lah. 50 tu lah. Okey. Jadi, dia akan ada harga, apa orang panggil downline apa kan. Yang ni pembekal apa macam tu tak? Cuma dia tetap daripada kita. Okey, kita ambil harga ni, mesti harga ni. Jual mesti harga ni. Dapat dalam jualan ni 9% je. Okey. Okey. Persen lain tu orang lain atas. Ya.
kalau nak bagi habuan pada orang atas tu, memang dia bukan ambil, tak ada ambil sekupang pun, tak ada ambil apa pun daripada orang di bawah ni. Pihak pengurusan yang nak bagi untuk, istilahnya ni kaedah marketing dia, supaya orang makin ramai. Dan dia sibuk untuk mencari siapa downline, dropship, apa macam tu punya bahasa lah kan. Cabang-cabang hak di bawah tu, supaya nak, ni plan market, nak cara nak majukan pasaran. Jadi yang harga pun dah tetap macam ni. Hang ambil macam mana? Ambil aku direct ke? Ambil lalu orang ni ke? Bila tahu hang ni melalui siapa, hang ambil je barang ni, orang yang dengan sebab dia ni akan lalu sampai dia semua dapat berapa ni, berapa persen, 1%, 2%, macam ni lah. Sampai ke atas. Kalau memang pihak penghilang, pemilik asal, apa macam tu, itu kot, empunya kan, munci syarikat, dia yang nak beri daripada duit dia, memang daripada duit dia pun, tanpa apa-apa syarat, sah pemberian tersebut. Ayat tu betul. Kita bukan dengki kat dia. Memang pun mana boleh berdengki kat orang. Dah dia duduk atas sekali, dia awal. Senang banyak lah. Awal dapat banyak. Macam mana pun, tak ada zalim. Hang modal macam ni, hang untung macam ni. Memang hang dapat ni. Yang ni tak syarikat nak bagi. Kalau hang nak, hang buat syarikat sendiri lah. Hang atas sekali kan. Untuk hang buat macam tu. Boleh. Dari segi boleh. Kalau tanpa ada apa-apa syarat di bawah tu. Tapi kalau ada syarat, kena bayar macam ni, kena bayar macam ni, kena bayar macam ni. Dengan, yang tu, pasal dengan sebab bayaran dapat macam ni, tu masalah sikit. Jadi stocking tu kena beli sekian banyak. Ya. Yang tu pun dari segi hukum, harus untuk kita nak bagi harga, stokis ke apa kan. Maksudnya, harus kita macam mana kita belajar jual beli tu. Orang ni beli satu barang, seketui je. Orang ni beli 10, orang ni beli 1,000. Dengan 10,000, sama tak harga kita bagi? Sama tak? Sama. Ya kan? Harga barang lain, harga runcit lain mah, harga borong lain mah, harga kirang lain mah. Semua lain mah. Itu sudah runcit bungkus hantar luar negeri, harga lain mah. Macam tu kan? Boleh kan? Faham kan? Jadi memang kita boleh jual harga macam tu. Dah milik kita, haruslah kita nak jual. Jatuh satu hal. Pula tu boleh tak kita bagi maklum kita harga lain, mangah harga lain, kelin harga lain, DAP harga lain. Boleh tak? Memang dia mau duk jual macam tu. Ni makcik aku, ni kawan aku, ni regular customer, ni unregular punya. Yang ni ambil cara borong, yang ni ambil cara runcit, yang ni harga lain. Yang ni pun senyap bagi tahu. Macam apa? Nanti dia marah pula pasal bagi harga ni. Dia senyap boleh. Harus. Harus. Itu katanya ustaz, kalau ustaz kata boleh, memang tengok on lah pasal dia duk tunggu kaedah. Beli barang dah 1,000. Tapi dia kata dia suruh jadi stoki. Dia kata tak mau lagi. Nak kena ustaz dulu. Untuk pengesahan tu, boleh tak boleh? Kalau tak nak duit tu bagi saya. Gila. Okay. Pasal untuk tu pun. Ya. Saya untuk Masbera. Ya. Dia sistem. Dia kata, dia sebenarnya satu kaedah untuk galakkan. Cuma sistem dia nak tahu betul tak boleh. Ya. Siang, kalau memang tak ada apa-apa syarat, saya nak sebut syarat tu lagi panjang sangat kan. Kalau memang, dengan maksudnya, dia nak bagi macam itulah, siapa yang macam ni, lagi ramai orang bawa, orang yang atas akan dapat abuan macam ni. Jadi dengan sebab dia pemula, dia akan dapat macam ni. Tak ada masalah apa. Pasal tak ada ambil, tak menzalimi hak orang di bawah, sama sekali. Kalau kata dengan sebab ni, hang punya duit kena bayar macam ni. Pasal orang atas hang macam ni. Mengurangkan hak dia tu, yang tu salah. Yang tu tak boleh. Ni tak ada apa, hang modal macam ni, orang atas pun ambil barang harga macam ni. Cuma dengan sebab lalu kat dia ada habuan dia, berapa persen. Tu kilah nak bagi. Mempunyai pemilik tuan nak bagi. Hak dia lah dengki buat apa. Macam tu. Kalau nak kira macam tu, Nabi Muhammad pahala banyak. Sahabat pahala banyak. Ulama kita dulu pahala banyak. Pasal apa? Pasal melalui dia kita dapat man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa man amila biha. Siapa yang buat tunjuk jalan baik, dia akan dapat pahala dia buat baik, dan siapa yang ikut dia jalan baik tu. Jadi kita duduk belakang ni okey tak? Betul boleh tak protes? Ya Allah, kau buat sistem LM ni. Kalau memang tak macam kita punya amalan tak kurang sikit pun,
Hak salah dia nak beri siapa dia nak beri pasal dia orang dulu. Boleh tak? Boleh. Itu macam mana kita nak lawan geng dulu? Nak lawan memang tak boleh. Tapi apa keadaan dia sebarkan seramai mungkin amalan yang baik ni. Itu sebenarnya galakan tu. Banyakkan downline satu. Pula tu dah dia ajar dalam tauhid. Kita bukan nak pahala. Kita nak Allah. Pahala tu. Hang tak payah fikir memang dia bagi. Dalam tak buat apa-apa dia bagi kita nyawa. Siap. Kita tu dapat tauhid tak ada masalahnya Pak tu. Tapi syariat mesti betul. Jadi atas saya faham syariat tu betul boleh. Tapi atas kaedah ni. Kalau ada syarat-syarat lain yang sanggih macam ni lah, kena ambil duit, kena bayar macam ni lah. Yang tu kena tengok lain untuk tengok apa yang istilah kezaliman tak zalim tu. Allah. Okey macam mana? Boleh. Ya. Ya. Misalnya nak bagi pengantin, yang kita bagi ke mak ayah kenduri, bagi kat pengantin kan, bagi kat bapak pengantin. Bapak pengantin yang duk tunggu tu. Okey, siap. Bukan pengantin tu tunggu, pengantin duk di bilik tu, di pelamik tu. Macam saya sebut tadi, bayi yang baru lahir tu, Ya. bagi duit pada mak ibu bapa tu kan. Maksudnya dengan duit raya, bagi kat Ya. Kaedah duit raya macam tu lah. Sepatutnya bukan bagi pada anak-anak, bagi pada mak dan bapak. Bagi anak-anak tak sah. Ya, asal hukum. Ni pun bahasan kitab pun kat sini ya. Bahibah lah. Pasal apa? Kanak-kanak tak balih je. Tak balih ni macam kita bagi hukum kat kambing dan lembu. Tapi dulu tutup rasa ni bukan anak. Kami kecil-kecil dulu lah. Dulu bagi duit terus tangan kami lah. Masing-masing ingat tu. Semua dia ada pasal bagi tu untuk bagi seronok ke apa. Tapi asal kaedah, mungkin benda bagi pun duit sen-sen, kecil-kecil kan. Benda muhtakarat tak apa. Tak apa. Tapi kaedah tetap, kadang-kadang tak boleh terima milik. Asal dia hukum dia macam tu. Melainkan benda-benda lekes, kupang tu, tiang. Patutnya duit raya takat tu. Cuma lah ni RM1, RM2, RM10 pun hukum kecil lagi lah ni. Kalau duit raya, bagi kanak-kanak. Kalau ikut bukan bagi kanak-kanak, dia kena bagi kepada wali kanak-kanak. Bagi pada kanak-kanak tu dari isi hukum fiqh lah memang sebut dalam kitab ni. Dalam kitab Khazanah Fataniyah ulama Fatani itu sebut lama dah. Kitab fiqh kita pun ulama kita sebut lama dah. Dia hukum memberi pada kambing dan lembu. Macam tu kot pasal mudah Pasal apa? Orang tak berangkai. Sagi dia pegang duit tu, bawa dompet dia tabur tak mana, ambur mana duit raya. Tak tahu. Kan kita yang alamak. Tapi beraya payah-payah kutip duit raya. Tak tahu pula bawa dompet duit di mana. Satu. Kemudian sagi dia beli apa? Dia beli ikut dan dia nak beli Dia beli mainan, dia beli belon, dia beli ni. Kan kita yang penting, tu yang wali yang kena pegang. 5 kecung pula. Okey, betul. Siap. Macam tu. Jadi kaedah tak boleh bagi. Mesti bagi pada wali dia. Bismillah. Allahumma nawwir qulubana min nuri yaminika. Kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.